Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, subjek pertama kita pada hari ini ialah sirah. Okey, sediakan buku teks sirah, buku tulis sirah dan juga alat tulis. Okey, hari ini kita nak sambung pelajaran kita yang kelima iaitu Asas Negara Islam yang pertama. Unit yang pertama iaitu pembinaan masjid pada muka surat 45. Kita masuk pelajaran kelima. Okey, pelajaran kelima ni tajuknya Asas Negara Islam yang pertama. Asas Negara Islam yang pertama ialah pembinaan masjid. Okey, jom kita tengok dulu. Tengok muka surat 45. Okey, 45 ni unit pertama, pembinaan masjid. Okey, pembinaan masjid. Okey, baca sama-sama dulu. Masjid merupakan syiar umat Islam. Dalam peristiwa hijrah ke Madinah, perkara pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah membina masjid. Okey, Masjid Quba merupakan masjid pertama yang dibina dalam sejarah Islam ketika Nabi dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Okey, dalam perjalanan Nabi ke Madinah tu, Nabi singgah di suatu tempat yang bernama Quba dan membina sebuah masjid dekat situ. Itu dinamakan Masjid Quba, masjid pertama dalam pembinaan negara Islam. Tu adalah masjid yang pertama, Masjid Quba. Okey, tengok perenggan kedua. Masjid ini dibina atas dasar takwa. Masjid tu dibina atas dasar takwa. Seperti yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwal yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin." Okey. Tengok muka surah 46. Okey, 46 ni maksudnya sesungguhnya Masjid Quba yang engkau bina wahai Muhammad yang telah didirikan di atas dasar takwa dari mula wujudnya. Sudah sepatutnya engkau sembahyang padanya. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan, menyucikan dirinya. Dan Allah mengasihi orang-orang yang membersihkan diri mereka zahir dan batin. Okey. Allah memerintahkan Nabi untuk solat dekat Masjid Quba tu. Okey. Di dalam masjid itu ada orang-orang lelaki yang suka mengambil berat, membersihkan, menyucikan dirinya. Okey, menyucikan diri ni macam mana? Sucikan diri iaitu dengan beribadah kepada Allah. Dia membersihkan hati, membersihkan jiwa, zahir dan batin. Okey, tengok perenggan yang ketiga. Apabila Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah, baginda membina pula sebuah masjid lagi. Okey, Nabi tiba di Madinah tu, tadi dalam perjalanan ke Madinah, Nabi bina sebuah masjid yang bernama Quba. Ni setibanya Nabi di Madinah. Okey, tibanya Nabi dekat Madinah tu, Nabi bina satu lagi masjid. Okey, masjid tu tiangnya daripada batang pokok tamar. Tiang masjid tu daripada batang pokok tamar. Rangkanya daripada pelepah dan daun tamar dan lantainya daripada batu-batu. Tapi masjid ni unik sikit. Okey, tiang daripada batang pokok tamar. Rangka masjid tu daripada pelepah dan daun-daun tamar. Dan lantainya daripada batu-batu. Lantainya batu-batu, tanah dan pasir. Okey, di masjid ini terdapat ruang untuk dijadikan tempat tinggal bagi kaum muhajirin yang miskin. Okey, dalam masjid ni ada satu ruang tu disediakan untuk orang muhajirin. Orang muhajirin yang miskin. Yang miskin disediakan untuk mereka tinggal. Okey, masjid ini dikenali dengan nama Masjid Nabawi. Masjid tu sekarang ni pun masih ada lagi tapi dibina semula. Dibina semula, tak sama macam dulu dah lah. Dulu tiangnya daripada pokok tamar, rangka daripada pelepah daun-daun tamar, lantai daripada tanah, batu, pasir. Sekarang ni dah cantik dah Masjid Nabawi ni. Yang kini dibina semula dengan bentuk yang sangat indah di atas tapak yang sama. Sekarang ni masih ada lagi masjid tu tapi rupanya dah tak sama macam mula-mula dibina dulu. Okey, dah dicantikkan sekarang ni. Okey, pada zaman Rasulullah SAW, masjid bukan sahaja menjadi tempat beribadah menunaikan solat, malahan menjadi pusat pentadbiran, tempat bermusyawarat, tempat pengembangan dakwah Islam dan tempat penyebaran ilmu pengetahuan. Selain itu, ia juga menjadi tempat mengadakan aktiviti kemasyarakatan, pusat kemudahan untuk tetamu dari dalam dan luar negara dan aktiviti-aktiviti lain yang bermanfaat. Okey, pada zaman Nabi ni, masjid ni bukan sahaja dijadikan tempat solat, malah menjadi pusat pentadbiran, pusat pentadbiran pemimpin. Okey, dan menjadi tempat bermusyawarat. Bermusyawarat ni berkumpul ramai-ramai membincangkan sesuatu, bermusyawarat. Okey, tempat pengembangan dakwah Islam. Di situlah berkembangnya dakwah Islam dan tempat penyebaran ilmu pengetahuan. Situ jugalah orang berlakunya penyebaran ilmu pengetahuan. Selain itu, ia juga menjadi tempat mengadakan aktiviti kemasyarakatan. Menjadi tempat aktiviti kemasyarakatan. Penduduk-penduduk semua berkumpul dekat situ mengadakan aktiviti kemasyarakatan. Okey, dan masjid juga jadi pusat kemudahan. Pusat kemudahan untuk siapa? Untuk
untuk tetamu dari dalam dan luar negara. Daripada dalam negara, daripada luar negara pun singgah ke masjid, duduk di masjid. Tu menjadi tempat kemudahan bagi tetamu. Dan aktiviti-aktiviti lain yang bermanfaat. Masjid tu bukan sahaja tempat untuk solat, macam-macam aktiviti boleh buat dekat masjid pada zaman Nabi. Lepas tu kita tengok muka surat 47. Okey, 47 ni peranan masjid yang penting ini bersesuaian dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Okay, maksudnya hanya sahanya yang layak memakmurkan menghidupkan masjid-masjid ialah masjid Allah, itu ialah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka mudah-mudahan mereka menjadi orang-orang yang mendapat petunjuk. Okey, ini maksud dia Maksud dia orang yang memakmurkan masjid tu adalah orang yang pergi solat, orang yang solat dekat masjid lepas tu menunaikan zakat. Dia tidak takut kecuali kepada Allah sahaja. Ni ada dalam Quran surah At-Taubah ayat 18. Okey, untuk muka surat 48 adalah latihan. Okey, yang Ustazah Pangkal ni tak payah buat. Okey, ni 3 soalan ni yang kena jawab. Apakah peranan yang boleh dilakukan untuk memakmurkan masjid? Okey, apakah peranan yang boleh dilakukan? Tadi ada dekat firman dekat sebelah kan? Solat. Banyak peranan. Solat, menunaikan zakat, menimba ilmu. Okey, cara menjaga kebersihan dan kehormatan masjid. Jaga kebersihan ni jangan buang sampah. Jangan buat maksiat dekat masjid. Buat benda-benda yang elok sahaja di masjid. Tunaikan zakat, bersedekah. Peranan masjid pada zaman ini. Okey, tadi disebut peranan masjid pada zaman Rasulullah kan? Ni peranan masjid pada zaman ini, pada zaman sekarang ni. Okey, lebih kurang sahaja tempat beribadah. Okey, awak boleh buat satu, tempat beribadah. Kedua, pusat pengembangan Islam. Okey, yang ketiga, pusat penyebaran ilmu pun boleh juga. Sekarang ni pun masjid tu dijadikan tempat penyebaran ilmu. Okey, tahukah anda dalam Masjid Nabawi terdapat suatu tempat yang sangat mustajab jika dapat berdoa di dalamnya. Tempat itu dinamakan Ar-Rawdah. Okey, dalam Masjid Nabawi ni ada satu tempat tu, bila kita berdoa, kita dikatakan doa tu makbul. Okey, tempat tu namanya Rawdah. Okey, melazimkan solat fardu berjemaah di masjid atau di surau. Okey, dia suruh melazimkan solat fardu berjemaah di masjid atau surau. Tapi sekarang dalam musim sekarang ni tidak dibolehkan berkumpul. Okey, kalau waktu-waktu biasa, waktu yang tidak memudaratkan, kita digalakkan untuk solat fardu berjemaah di masjid atau di surau. Okey, itu sahaja pada hari ini buat latihan ni. 1, 2, 3 sahaja.